Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudara DJ Syafiq selaku penerbit pada Makarimul Akhlak di Radio IKIM ini, tak lupa kepada sidan pendengar yang begitu setia dengan Radio IKIM dari semasa ke semasa. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita bersua dalam Makarimul Akhlak. Sekarang ini kita sudah menghampiri kepada bulan puasa. Walaupun maksud saya bukanlah sehari dua ni, tapi sudah hampir bila kita kata masuknya Rejab, Syaban, maka pada masa itu kita akan hanya berbaki 2 bulan dan berjalan begitu pantas yang akhirnya kita akan menghadapi puasa. Jadi mungkin pada malam ni saya nak bincang berkenaan dengan puasa sunat dulu. Bukanlah nak bincang puasa sunat Rejab, puasa sunat Syaban, tapi umum puasa sunat. Dan juga sedikit hikmah, fadilat dan kelebihan berpuasa itu. Daripada Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami siyamu Dawud, shama yawma wa aftara yawma." Seafdal puasa sunat ialah puasa sunat Nabi Daud. Dia berpuasa sehari dan berbuka pada hari seterusnya. Ini seafdal puasa. Puasa siapa? Puasa Nabi Daud. Dia puasa sehari, berbuka sehari. Baik. Hadis ni berkenaan dengan puasa sunat. Bukan kita nak kata berkenaan dengan puasa Ramadan. Persoalan ini adalah persoalan tentang menambahkan koleksi puasa tu. Puasa ni adalah amat dituntut. Yang wajib kalau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebanyak sebulan bulan Ramadan. Jadi puasa yang merupakan ibadat yang tua dalam Islam, di mana sudah disebut para nabi zaman dahulu pun berpuasa. Dan Allah menaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan ke atas para umat sebelum daripada kamu. Maka dalam hadis banyak menyebut tentang puasa Nabi-Nabi zaman dahulu. Antaranya puasa Nabi Daud. Macam mana puasa Nabi Daud? Dia puasa sehari, dia buka sehari. Berselang-seli. Ini nak mengajar kepada kita, jangan kita puasa sepanjang tahun. Kerana puasa sepanjang tahun sudah tentu akan membawa sifat melampau. Dan dari segi syariatnya ataupun dari segi tubuh badan fizikalnya akan meletih dan melemahkannya. Sedangkan sepatutnya orang Islam ni pamerkan kekuatan, kesihatan dan sebagainya. Justru adanya di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu bersemangat untuk berpuasa. Sebagai contoh, kita dengar dalam sebuah hadis bagaimana 3 orang lelaki datang bertemu Rasulullah SAW tapi tak bertemu. Tanya isteri baginda SAW cara ibadat Rasulullah. Akhirnya selepas dikhabarkan, mereka semua memberi satu tekad dan azam untuk melakukan yang seterbaiknya. Seorang berkata, saya tak mahu tidur dan saya nak sembahyang sepanjang malam. Seorang yang kedua kata, saya tak mahu berbuka, saya nak puasa setiap hari. Dan seorang yang ketiga kata, saya tak mahu kahwin. Bukan makna nak membujang begitu saja, tapi dengan sebab tidak kahwin itu akan mengisi untuk saya beribadat kepada Allah dengan sebaik mungkin. Bila sebut macam itu, barulah mereka rasa diberi kefahaman dengan sebaiknya. Natijahnya apa dia? Bila mereka dah merasa bahawa itulah kehendak sebenarnya, mereka ni begitu bersungguh-sungguh dalam ibadat. Ini orang zaman dulu, tuan-tuan. Dia biasa zaman kita. Zaman kita ni, bila kita ibadat, kadang-kadang ada malas, ada lemah.
Saya sebelum datang ke sini, saya sempat mentelaah dan mendapat sedikit maklumat daripada tokoh-tokoh ulama. Ada yang malam dia tak tidur, ada yang banyak baca Quran, ada yang banyak selawat atas Nabi SAW, ada yang banyak zikrullah, ada yang mewakafkan seluruh waktunya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maka jauh sangat kita dengan mereka. Baik. Apa yang kita nak bincangkan di sini, bila dah Nabi ditanya tentang hal tersebut, Nabi bertemu dengan mereka, Nabi kata, kamu kata bergiang-giang, tak mau tidur, tak mau buka puasa, tak mau kita kata kahwin. Nabi kata, aku tidur, aku bersembahyang malam, aku berpuasa, aku berbuka, aku berkahwin. Siapa yang benci pada sunnahku, maka dia bukan daripada kalanganku. Mafhum hadis ni jelas menunjukkan pada kita hendaklah berlaku adil dalam ibadah. Hatta pada diri kita. Nabi SAW menyebut, Inna li rabbika alaika haqqa, wa li nafsika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa, fa'ti kullazi haqqin haqqa. Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak, bagi diri kamu ada hak, dan bagi kaum keluarga kamu pun ada hak. Maka berikanlah hak akan kehakan masing-masing. Hak Tuhan, hak hamba, hak diri sendiri, hak kaum keluarga. Supaya kita hidup dalam situasi yang benar-benar berada dalam satu masyarakat yang saling bantu-membantu, saling perlu-memerlu, saling tolong-menolong, dan sudah tentu kita akan rasa selesa dengan kehidupan yang kita tidak putuskan hubungan sama ada dengan Allah utamanya atau sesama makhluk, sesama jiran, kaum keluarga, rakan taulan dan lain-lain lagi. Rasulullah SAW menyebut di sini seafdal puasa. Apa makna? Maknanya cara kita melakukan ibadat puasa sunat. Artinya kalau orang nak puasa sunat, yang sebaiknya hari ni puasa, esok tak, lusa puasa, tulak tak, begitulah. Diselang-selikan berdasarkan zahir nas ini. Baik. Mungkin kita nak bincang sikitlah, sedang pendengar Radio IKIM dalam rancangan Makarimul Akhlak ini akan beberapa perkara yang mungkin kita dapat manfaat. Antaranya ialah hikmah puasa itu. Apa dia hikmah puasa? Bila berlaku pensyariatan puasa, kita puasa sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat, kita nak tahu hikmahnya. Antaranya sebagaimana yang dinyatakan dalam Fiqh Al-Manhaji, kitab karya syuyukhuna Syekh Mustafa Bura, Syekh Mustafa Khin dan Syekh Ali Syarbaji. Antara hikmah di syariatkan puasa ialah puasa yang sempurna akan menyedarkan hati orang yang beriman bahawa dirinya di bawah perhatian Allah. Kita ni di bawah radar muraqabatullah. Bila kita bawah radar muraqabatullah, kita tak boleh nak sebarang sonlap, sebarang penipuan, sebarang tak jujur, kerana dia akan jadi backfire pada kita. Dia akan merugi, meletih dan tidak menguntungkan kita sedikit pun. Alangkah ruginya kita, alangkah tidak beruntungnya nasib kita. Dengan sebab itulah, kalau boleh, bila kita berpuasa, kita sentiasa sedar hati kita ni bahawa Allah Subhanahu Wa Taala duk perhati sentiasa kita. Dalil macam mana bahawa sedarnya hati kita? Bila kita puasa, kadang-kadang kita lapar sangat. Kita ingat air, kita ingat makan. Kadang-kadang makanan dan air itu ada depan kita, tapi kita tak makan, kita tak minum. Kenapa? Kerana kepatuhan kita pada Allah. Walaupun orang lain tak nampak, tapi Allah nampak. Jadi aku kena jujur pada diri aku kepada Allah, lalu dia tak makan. Yang kedua, dalam menghadapi pertentangan ini, hatinya sedar akan pemerhatian Allah. Hatinya sedar akan pemerhatian Allah kepadanya, lantas dia mengingati ketuhanan Allah,
dan keagungan kekuasaannya. Sebab kita ni kalau kita lapar, kita akan ingat, oh bahayanya lapar ya Allah. Jadi pada masa itu kuasa Tuhan. Kita tak makan sikit pun kita rasa susah. Ada orang lain tak makan buah hari-hari. Ada orang makanan yang amat sedikit naif. Ada orang makanan yang jauh tidak lazat. Berbanding dengan kita, semuanya kita dapat. Kesedapan, kecukupan dan kehebatan. Tapi mereka tak dapat banyak perkara. Rugi serugi-ruginya. Seterusnya, kekenyangan yang berterusan dalam kehidupan seseorang akan memenuhi dan menyuburkan jiwanya dengan sifat-sifat kehati dan keterlaluan. Kedua-duanya adalah bertentangan dengan sifat seorang Islam. Justru pensyariatan puasa dapat menjadi dan mengurangkan sifat-sifat tersebut. Bila kenyang yang berterusan, makan dalam kehidupan seorang akan memenuhi dan menyuburkan jiwanya dengan sifat kerahati. Ya Zambilan. Betul. Makan banyak ni kadang-kadang masalah. Sekurang-kurangnya bila makan banyak, mengantuk. Bila mengantuk, tidur. Bila tidur, bangun tu rasa lain. Dia tak. Kadang-kadang kalau orang cakap dengan kita masalah kelaparan, kebuluran, sahabat-sahabat kita di negara yang dilanda peperangan seperti Syria dan seumpamanya, maka kita kata tak apa kisahku, asal aku cukup makan cukup. Sebenarnya tak boleh macam tu. Kita kena ingat bahawa ini adalah ujian kepada mereka dan kita cuba menjadikannya sebahagian daripada kita sebagai satu tanggungjawab. Artinya kita doa kepadanya, kita mohon kepada Allah agar Allah beri kepada mereka ketabahan. Dan kalau kita ada sedikit lebihan duit, kita infak untuk mereka dapat makanan. Alhamdulillah sekarang ni NGO banyak, Muslim Care pun ada. Apa lagi, banyak sangatlah yang saya dengarnya daripada macam-macam lah yang boleh memberi bantuan, menyalurkan bantuan kepada mereka ni. Kemudian antara asas yang penting ialah apabila berpuasa ni sifat kasih sayang. Kasih sayang, kita kesian kat kawan kita, kat orang tu. Sebab itu indeks sedekah pada bulan puasa banyak. Dan orang pun selalu nak bagi. Sebab dia bila lapar ni, dengan sifat lapar ni saling tolong-menolong dalam memberi kekenyangan antara satu sama lain. Sebab itulah pada bulan Ramadan banyak sangat rumah anak yatim diberi bantuan, orang miskin diberi bantuan, orang fakir diberi bantuan. Semuanya tak lain tak bukan dengan sebab pemberian bantuan tersebut akan menjadikan seseorang itu benar-benar menginsafi kepada saudara dia dan dia akan bangkit balik. Dia akan tolong balik saudara-saudara dia. Dia akan cuba dengan seupaya mungkin. Ini baik sangat tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar Radio IKIM yang dikasihi sekalian. Antara hikmah puasa, antaranya puasa sunat, ialah dapat menampung kekurangan puasa-puasa yang wajib dan menambahkan lagi pendekatan kita untuk takarrub kepada Allah Rabbul Alamin, di samping melatih jiwa kita dalam mujahadat nafs. Ini sebahagian daripada maksud dan matlamat puasa. Di samping banyaklah kalau nak kaji, dan biasanya apabila menjelannya Ramadan, sebelumnya atau ketika Ramadan, kita akan dapat tengok betapa ramainya tokoh-tokoh, para ulama yang berceramah, yang bersyarah, yang mengajar, sama ada di corong radio, di kaca televisyen, dalam medan dakwah, di media-media massa dan sebagainya, untuk menceritakan hikmah dan fadilat puasa itu sendiri. Justru apa yang sepatutnya kita buat ialah apabila kita nak lakukan ibadat, perkara pertama biarlah benar dan sah dari segi hadis Nabi SAW. Ada asasnya. Bila Nabi suruh kita sembahyang, apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat.
Macam mana nak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat? Maka sudah pasti cara untuk kita mengetahuinya, kita baca sunnah, kita baca hadis, kita baca sirah, kita belajar, maka kita pun tahu. Saat yang sama kita boleh baca mazhab-mazhab kita, mazhab Syafi'i, macam mana para ulama'nya mengolahkan dan menceritakan akan hakikat solat ni secara rukunnya, fardunya, sunatnya, makruhnya dan mungkin perkara yang membatalkannya, menyebabkan kita buat tu benar-benar menepati piawaian fiqh Islami sebenarnya. Seperkara yang lain pula, yang kedua yang tak kurang pentingnya, bahkan bagi saya ini merupakan jantung dan utama, iaitu keikhlasan. Bila kita ibadat, kita kena ikhlas. Benar tu satu hal, ikhlas ni satu hal. Ada yang benar tapi tak ikhlas. Ada yang ikhlas tapi tak benar, tak mahu. Jadi, kita nak keikhlasan. Kenapa perlu sangat keikhlasan? Kerana inilah yang menjadi satu kayu ukur dalam memberi pahala kepada kita. Tak kala kita taat kepada Tuhan, tak kala kita patuh kepada Tuhan, tak kala kita ibadat kepada Tuhan, hati kita penuh dengan keikhlasan, penuh dengan ketakwaan, maka sudah pasti kita akan diterima ibadat tersebut. Dan yang kedua, kita akan diberi pahala oleh Allah dengan sebanyak-banyaknya. Benarlah firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya orang yang paling baik di sisi Allah, orang yang diterima Allah amalan mereka, ialah orang yang bertakwa. Justru marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah menyebut takwa itu ialah takut kepada Tuhan dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, takwa itu hendaklah beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, takwa itu hendaklah manusia redha dengan rezeki Allah walaupun sedikit. Dan yang terakhir, yang keempat, takwa itu dengan makna seseorang itu tak lain tak bukan dia mesti buat persediaan untuk menempah hari kematiannya. Apa makna, tuan-tuan? Kita tahu bahawa kita akan menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Bila kita akan mati, apa kita buat persediaan? Bukan isu masalah kita sedia mati, tapi sedia selepas mati. Dengan amalan solehnya, dengan zikrullahnya, dengan rajin belajar, dengan rajin qiyamul lail, dengan melaksanakan segala kewajiban, dengan banyakkan infak fi sabilillah, macam-macam senarai amalan ibadat yang baik yang mungkin kita lakukan tanpa susah payah yang melampau, tapi kita boleh buat dengan selesanya dalam ibadat tersebut. Begitu juga antara perkara yang penting berdasarkan hadis ni ialah kita kalau boleh jadikan rutin amalan kita bukan semata-mata yang wajib saja. Ada orang merasakan cukuplah, berpadalah dengan yang wajib saja, tapi sebenarnya adalah menyeleweng, adalah tidak tepat. Tapi sebaliknya, hendaklah dijangkaui dengan perkara yang sunat, dengan perkara yang bukan wajib saja juga, kita juga kena buat dengan sebaik mungkin. Kalau kita boleh buat yang sunat, kita membanyakkannya, kita tetap istiqamah dengan yang wajib, kita akan dapat banyak kelebihan. Nur ala nur. Satu demi satu kita akan dapat, insya-Allah. Ketika itu barulah kita rasa berbaloi dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak kalau kita nak bincangkan berkenaan dengan amalan puasa ini, kelebihannya, tapi insya-Allah kita akan bincang dari semasa ke semasa. Dan daripada hadis ni juga ialah
sepatutnya kita kena tahu sedikit sebanyak sejarah para nabi-nabi yang lain. Walaupun secara mujmal, secara umum, tapi kita juga mempunyai banyak koleksi-koleksi berkenaan dengan pengkesahan nabi-nabi ini, yang mana ada riwayat-riwayat yang masyhur, utamanya Al-Quran dan tafsirul Quran. Begitu juga qasasun nabiyyin atau qasasul anbiya yang dikaryakan oleh ulama yang ramai, termasuklah Allamatu Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dan lain lagi. Jadi bila kita kenal seperti dalam kisah ni Nabi Daud, maka pada masa itu kita tahu bahawa para nabi-nabi alaihimussalatu wassalam niat dia bawa Islam tak lain tak bukan. Bila dia bawa Islam ini, dia mempunyai syariat walaupun berbeza, tetapi akidahnya tetap sama. Akidahnya mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Akidahnya menafikan syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita tahu kisah para nabi, kita juga akan mudah untuk beriman dengan segala rasul dan nabi, dan kita akan faham betapa mereka ini bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah, syiar agama Allah dalam kehidupan manusia dan umatnya, agar sama-sama melayari dengan bahtera kesejahteraan, keamanan dan keselamatan menuju kepada Allah Rabbul Alamin dengan secara yang terbaik yang dipandu melalui syariat ilahi. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang mulia ini dalam rancangan Makarimul Akhlak. Justru pada akhirnya, marilah sama-sama kita mengangkat tangan, menadah tangan, berdoa kepada Allah Rabbul Alamin agar Allah kurniakan kepada kita kebaikan hidup di dunia dan juga di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Akramal Akramin wa Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد